Shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi. Allahumma inni a'udzubika min khalilin makirin ainahu tarayani wa qalbuhu yar'ani in ra'a hasanatan dafanaha wa in ra'a sayyi'atan asya'aha. Yang berbahagia, yang berhormat Al-Fadil Ustaz Baihaqi selaku pengerusi majlis, yang dikasihi yang berhormat Datuk Haji Taqiyuddin selaku Setiausaha Badan Perhubungan PAS Negeri Kelantan, Al-Fadil yang berhormat Ustaz Nasruddin Najib Daud, Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Kelantan, rakan-rakan daripada Wakil Rakyat, hadirin hadirat yang saya hormati dan kasih sekalian. Majlis kita pada malam ini bertembung ataupun jemeruk dengan tayangan filem Iran yang diadakan di Balai Islam Lundang, dan saya difahamkan Tunku Nik Aziz masih berada di Balai Islam Lundang dan mungkin akan sampai dalam masa 20 ataupun 30 minit yang akan datang. Seperti biasa, kerajaan negeri minggu ini dan termasuk minggu depan adalah begitu sibuk sekali dengan berbagai-bagai acara. Minggu ini kita ada mini festival filem Islam Iran yang ditayangkan di Balai Islam Lundang, dan pengarah filem ini sendiri Saudara Majid Majidi yang telah memenangi beberapa anugerah di peringkat antarabangsa kerana filem-filemnya yang mempunyai mesej yang sangat berkesan. Kalau kita lihat 3 filem ini tayangkan di Balai Islam sekarang ini, tak ada orang jahat dalam filmnya. Dalam filem-filem biasa tak boleh lagi ada orang jahat, ada orang baik, ada pah, ada amno lah, lebih kurang gitu. Tapi dalam filem Majid Majid ini ada orang baik saja, orang jahat tak ada. Boleh jadi filem juga, boleh menang anugerah filem peringkat antarabangsa. Maknanya orang Kelantan ni kalau tak ada amno pun tak ada bersatu. Tinggal pokok kita pah yang dalam Dewan Undangan Negeri pun tak ada hak. Kerana dalam filem Majid Majid ini terbukti sebuah filem yang menarik boleh dihasilkan dengan watak-watak orang baik saja, tidak ada watak-watak orang jahat, dan dialog dia tak banyak. Dialog dia tak banyak, tapi orang tengok filem ni orang boleh tiup. Start filem tiup, tengah filem tiup, habis filem tiup, balik rumah tiup, kerana kesan kemanusiaan yang ditinggalkan oleh filem Majid Majidi. Dan hari ini Alhamdulillah Datuk Taqiyuddin telah sebagai pengerusi Darul Digital yang ditubuhkan oleh kerajaan negeri dengan persetujuan Yang Amat Berhormat Tunku Nik Aziz menulis intent letter ataupun surat minat, dan Saudara Majid Majidi juga bersetuju menerima undangan negeri Kelantan untuk bekerjasama melahirkan filem-filem yang membawa mesej Islam dan akhlak yang berpusat di negeri Kelantan dengan kerjasama daripada Saudara Majid Majidi. Ini baru kita peretah Kelantan. Kalau kita meretah Malaysia, Kementerian Kewangan, Kementerian Penerangan tu kita pegang, RTM tu kita pegang, Malaysia insya-Allah saya yakin akan menjadi pengeluar filem-filem Islam yang terkenal di seluruh dunia. Kita ambil contoh dalam dunia perfilman. Filem mengenai dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada saja. Messenger. Sony ya filem yang boleh dihasilkan oleh seluruh dunia Islam mengenai dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, so filem. Kita merdeka 50 tahun. Zam jadi menteri penerangan ni berapa belah tahun tak tahu. Belah ada lagi tapi banyak tahun dah lah. Hok lahir-lahirnya filem Tok Guru dulu, barwa. Filem lagu tu tak payah RTM buat, budak kapung pun boleh buat. Baik,
Minggu depan kita akan ada pameran sains, mukjizat Al-Quran berasaskan sains, dan beberapa tokoh antarabangsa dijemput. Tuan-tuan, saudara-saudari semua boleh bawa anak-anak terlibat masa cuti ini, termasuk rakan-rakan kita daripada Yaman. Walaupun Syekh Abdul Majid Zindani sendiri tidak dapat hadir kerana masalah keselamatan, beliau tidak boleh keluar daripada Yaman, tetapi beberapa muridnya dan rakannya dan filem-filemnya dan kuliah-kuliahnya dan juga tokoh-tokoh saintis yang telah masuk Islam di tangan Syekh Abdul Majid, dengan video-video mereka akan ditayangkan di dalam Minggu Islam dan Mukjizat Sains, Mukjizat Al-Quran berasaskan sains yang kita akan adakan pada minggu depan. Ini baru kita mengetuk Kelantan. Kalau Kementerian Sains tu kita pegang, bukan sekali orang naik ke bulan, bos takat naik ke bulan tu kereta perebek sapu Rusia, tu perebek sapu lah tu, bayar 3 riyal. Siapa kata baru nak balik semula bayar 3 riyal pula, siapa di rumah perebek sapu, balik situ rumah dia. Kita bukan sahaja boleh menghantar pelancong angkasa, tetapi insya-Allah kita boleh meneroka mukjizat Al-Quran di dalam bidang angkasa lepas yang boleh kita gunakan untuk bahan dakwah kepada masyarakat bukan Islam di seluruh dunia. Kalau kita mengatah Malaysia, sebab itu menjadi cita-cita kita nak mengatah Malaysia. Tetapi oleh kerana prestasi kerajaan negeri, alhamdulillah, dengan berkat pimpinan Muhammad Tun Guni Aziz dan semua pasukan esko kita, wakil-wakil rakyat kita telah menunjukkan prestasi yang jauh lebih baik daripada seluruh negeri-negeri yang ada di Malaysia. Maka nama baik ini cuba dirosakkan oleh lawan politik kita dengan cara yang berbagai-bagai cara, termasuk kerenah-kerenah di dalam Dewan Undangan Negeri Kelantan yang sebahagiannya telah diulas oleh Al-Fadhil Muhammad Ustaz Nasruddin. Ambo sebagai tengok dalam dewan itu baru ni, masa yang berhormat Bahar rasa puas hati. Kalau orang lain tak gulung pun padan, dia lipat, pas seorang lipat, seorang lipat. Kau Ustaz Nasruddin dia seorang je lipat. Hak suruh pokih edah ke jatuh saja. Ambo duduk tengah jawab masa tu, bangun ketua pembangkang tanya edah dia apa namanya, orang jatuh kerja kerja nak beri cuti edah juga. Ambo apa ni dia ni bandi ke tak pagi tadi, mari-mari tanya soalan lagi ni. Jadi ya berhormat Ustaz Nasruddin lipat lepas datu juga tak bangun pas bila-bila. Sebelum ambo pergi kepada ulasan sidang dewan dan isu semasa, ambo ambil satu isu pada malam ini yang ambo nak minta adik kakak faham dengan sebenar-benar, kerana selama ni kita duk dia demonyet, iaitu isu bekalan air di bawah syarikat air Kelantan yang tuan-tuan telah diedarkan dengan risalah tadi. Risalah ni saudara-saudara boleh guna sebagai modal, dan itu maklumat yang cukup, dan kita akan gunakan presentation ataupun persembahan PowerPoint pada malam ini. Sejarah air Kelantan ini, kita mula ada sedikit titik hitam pada satu masa kita gemulah dengan gemulah Pak Plene mula. Gemulah Pak Plene bawa mari sebuah syarikat orang putih, nama dia Tim Swata. Pusing mari, terpaksalah pada waktu itu kita serahkan bekalan air ini diuruskan oleh orang putih, kita swastakan, walaupun PAS sendiri pada asasnya tak bersetuju. Dewan Ulama PAS Pusat buat satu kertas kerja
kerajaan tidak boleh menswastakan bekalan air. Tapi oleh kerana masa tu 40 ni ada, dia duk heret kita, lama-lama kita terpaksa menswastakan air ni, dan dia mari orang putih daripada Thames Water. Bila orang putih ni mari cekik kita dengan isu bekalan air ni, akhirnya kita berjaya hamba orang putih balik. Sehingga pada waktu itu orang putih sendiri ucap tahniah pada Tok Guru Azim. Lepas pada kita hamba orang putih tahun 57 dulu, inilah kali yang kedua orang kita boleh hamba orang putih tubik daripada negeri kita dengan menamatkan perjanjian penswastaan dengan Thames Water ini, dan kita ambil alih daripada Thames, menjadikan milik kerajaan Inggeris 100%, dan kita kepratkan, bukan swastakan. Mula-mula kita ambil daripada orang putih ni, kerugian terkumpul syarikat air Kelantan masa tu lepas pada kita ambil dengan orang putih ni 54 juta kerugian terkumpul. Tapi pengurus-pengurus kita, budak-budak kita, pegawai-pegawai kita jaga syarikat air Kelantan ini, jaga dia, dan setengah daripada pegawai-pegawai ini siang malam, sampai pukul 9 malam tak balik lagi, kerana nak jaga prestasi syarikat air Kelantan. Kerana kita janji dengan Tok Guru setitik kita boleh selamatkan air ni daripada tangan orang putih, dan kalau setitik tu kita gunakan dengan baik, setitik ni akan jadi saksi kita di akhirat esok. Kerana air adalah keperluan asasi manusia. Budak-budak kita ni jaga dia sampai untung tiap-tiap tahun, sejak daripada tahun 99 kita ambil alih, tak rajin rugi setahun pun lagi. Tapi Anwar Musa, sebutlah nama dia malam ni, rata riti sidang sebelum ni bawa usul kononnya untuk membincangkan penyelewengan air Kelantan. Syarikat air Kelantan ni rugi tiap-tiap tahun, disebut dalam dewan, sebut kepada surat khabar. Tuan-tuan boleh lihat dalam risalah ni, sejak tahun 99 kita untung sehingga tahun 2000 ni kerugian terkumpul kita 54 juta kita ambil daripada orang putih mula, tak ada sehabuk dah. Kita sudah mencatat keuntungan terkumpul 0.4 juta sejak tahun 2000 ni, kerana kita telah mencatat keuntungan tiap-tiap tahun sejak tahun 99. Adik kakak boleh tengok dalam muka surat buku yang kita edarkan. Pada masa yang sama dalam risalah ni, adik kakak boleh lihat pencapaian kita, gambar-gambar loji, gambar Pak Allah beri anugerah kepada syarikat air Kelantan, gambar ISO, sijil ISO yang kita boleh, dan harga air kita ni adalah antara yang terendah, dan kos pemasangan paip kita ni yang kedua terendah di seluruh Malaysia. Kalau UMNO merata Kelantan ni, na'udzubillah, Amba rasa harga air ni dulu dia gomong, dia naik harga air ni, kerana dia kata kenaikan ini tidak membebankan. Bila tiap-tiap kali barang naik, kenaikan ini tidak membebankan. Bila sebut barang naik ni, wakil rakyat UMNO daripada Tunjung, Tiuk apa nama ni, Tendung, dalam dewan tersebut dia marah kepada kita, gelar ke dia BN barang naik. Bapa dia kata, dia nak kata pah barang naik juga, tak kena. BN barang naik, marah dia. Moga naik semua, roti canai naik, telur naik, minyak nak naik pula. Amba sebut satu mesyuarat Putrajaya, keputusan UMNO Barisan Nasional di Kuala Lumpur, dia akan naik minyak 70 sen lepas pilihan raya. Tapi dia nak neutralize kan, dia tak sibuk rakyat bimbang, dia suruh MIER buat kenyataan kenaikan itu setakat 30 sen saja. Tapi yang yakin kenaikan itu lebih daripada 30 sen. Tapi dia akan buat ni lepas pilihan raya 70 sen. Dalam dewan ni juga ambo terkejut, orang UMNO marah ke bawah depu, marah ngoti-ngoti. 5 orang wakil rakyat dia marah kepada koridor depu. Dia kata demo belanja 200-300 ribu buat koridor depu, tepuh koridor timur Kawai, repuh koridor timur Kawai, benih koridor depu demo. Belanja koridor Kawai berjuta-juta, mari koridor depu demo letak billboard
KUL terpaksa tukar nama daripada koridor depan jadi koridor timur jadi wilayah timur, wilayah pembangunan pantai timur. Mak Allah pada koridor depan hak kita buat. Dan apa nama ni, yang penting dalam sidang dewan ni yang berasa keyakinan UMNO nak merata Kelantan tu ranak. Belum pada ni tiap-tiap kali kecek air lanah dengan kok lanah kecek, lepas pada ni kata dia Tok Guru tak duduk situ dah, Tok Guru akan beralih duduk tempat Ambo kata dia. Puak-puak kita pula duduk alik sana. Tapi yang berhormat Nasruddin masa dia kecek, dia kata insya-Allah kalau pilihan raya bebas, pilihan raya 2008 ni bukan puak kau demo beralih duduk alik sini, puak kawai tambuh orang duduk alik sana, puak demo tubik luar dewan, kawai kesok luar dewan. Ambo rasa persidangan baru ni mungkin persidangan yang terakhir, kerana pilihan raya mengikut setakat sumber yang mendapat 2-3 sumber akan diadakan selepas Hari Raya Cina, maka mungkin bulan 3 tahun depan kita tak ada pilihan persidangan. Oleh kerana baru ni itu persidangan yang terakhir sebelum pilihan raya, kalau UMNO ni ada kemampuan sengerti nak meretah Kelantan, persidangan baru ni adalah persembahan permainan dia yang paling comel sekali. Tutik training dia, kemampuan berhujah dia, kesopanan dia, kerana dia kena tunjuk pada pegawai-pegawai, pada rakyat jelata dia mampu memerintah di semua sudut, dia ada kelayakan memerintah di semua sudut. Tapi kalau adik kakak tengok sepenuhnya sidang 7 hari, yang berhormat Ailanah Menteri Pelajaran Tinggi, kita tengok khabar 2 hari lepas ataupun kemarin, universiti kita dikatakan sudah ketinggalan zaman. Universiti kita jatuh ranking dia. Yang berhormat Ailanah ni hadir 2 hari persidangan. Amo sebut dalam dewan, Ailanah ni dia buat nafawa, dia buat tahlul lepas pada wukuf di Arafah tu pakai tahlul sekali. Tinggal gugu dia hak lain, dia pergi keluar negara. Ketua pembangkai pula hari Rabu dengan hari Khamis minggu yang pertama tu pergi ke Bangkok, tak ada, kerana nak cari pemain untuk kafar. Yang Muhammad Taki tadi tak ulah masalah kafar. Mula dia kata orang politik tak boleh jadi pengurusi kafar, lelah ni dia pula jadi pengurusi kafar. Lepas tu 2 hari, oleh kerana pada masa tu Yang Berhormat Nazrullah telah digantung. Bila dia lawan speaker kata dia boleh kecek tapi minggu depan, kerana senarai sudah diatur. Kita minta senarai daripada orang dia sendiri, beri nama-nama orang nak berucap. Yang Berhormat speaker pilih mengikut hak dia nak. Yang Berhormat Nazrullah ni kita pilih bahas masa belanjawan, bukan tak uji kecek, nak uji kecek juga tapi kecek masa belanjawan. Orang lain dulu hak bangun macam orang panggil apa nama ni, Bukit Tuku, kita bagi dia dulu kecek. Dia lawan speaker sampai kena gata. Bos dia tak ada, pok-pok dia pakat tubik dewan, esok kan tak mari, tubik sekejap masuk pulak, lepas tubik pulak, lepas masuk masa dia jawab dia tak ada. Pada pendapat ambo dari segi persembahan hasil lebuh habis dah Barisan Nasional. Ambo yakin bahawa Anwar Musa sendiri tahu UMNO tak boleh meretuh Kelantan. Sebab tu antara lain ambo dengar berita ramai orang dia ni pakai nak tani parlimen belakang. Dia kira-kira cekera tak makan cekak dah, insya-Allah. Nak makan cekak lagu mana? Malam esok di Pasir Masala, dekat Getok Pasir Masala ada ceramah dengan Ustaz Hamid Derani, limone belah orang pula masuk. Pak selama-lama UMNO, selama-lama UMNO boleh jadi kerana UMNO ni tak buat janji-janji dia, boleh jadi kerana dia tertarik dengan kifalah ke wallah alam. Tapi kifalah orang dia marah dan puji. Dari segi berjaya kata dia berjaya, tapi dari segi bagi pitih Yang Berhormat Melo kata buat apa ya, pok-pok pah ni bagi pitih rumah orang mati bila sesa, ini salah kata dia.
menyebabkan pahala kurang. Pasal bila 50 riyal, 100 riyal, 150, 200 sampai 500. Apa ni kerja orang pah, dia kata. Ambo jawab tapi tidak semua Ustaz Nasruddin jawab lah. Ambo kata KJL tidak buat peraturan cara bagi titih kifalah ni. Nak bagi buh dalam sapu pun tak apa, nak bagi bila depan orang ramai pun tak apa. Mengikut keadaan perlu masa tu, gayanya gaya bebas. Yang berhormat Nasruddin sendiri ada pengalaman. Dia pergi rumah orang UMNO, bagi duit kifalah, dia bila duit tu atas kereta. Bila 2 kali bila dah atas kereta 500. Bila bui kepada orang UMNO mati ni, bui ke waris dia, petang tu bunyi cerita tak cukup 50 riyal. Satu masalah pula kita kena pergi hati 50 riyal jadi 550 riyal. Dah lah di UMNO lebih pula 50 riyal pula. Patut orang UMNO kita kurang 500 ke bayar kifarah ke. Kerana itulah setengah penyelia dong kita ni bila pergi rumah orang UMNO dia perik dah. Perik kena bila depan dia ada saksi 50, 100. Tapi bagi orang UMNO sakit benar bila orang pah buat lagu ni. Kerana selama ni UMNO lah hok kaya ni. Kaya semati. Tapi rakyat tak boleh kecap, rakyat tak boleh rasa. Boleh pada pemimpin-pemimpinnya. Jadi kifalah ni antara yang dibangkitkan oleh wakil-wakil rakyat UMNO, dan bagi kita dia bangkit ni kerana benda ni orang panggil berkesan. Dari segi orang ramai boleh lihat, nombor satu keadilan Islam. Bila kita mengetah, kita tak ada diskriminasi berasaskan politik. Kerana itulah rakyat Kelantan duduk dalam keadaan aman, tidak sebuah masa mak Yakub mula. Rakyat percekah daripada bawah lagi. Kerana orang tu tak boleh boral, orang tu tak boleh baca, orang tu tak boleh gani, orang tu tak boleh gotor, orang ni tak boleh gani, menyebabkan rakyat balah kapung daripada bawah sampai pakatan. Tapi bila Tok Guru ni Aziz mari, berasa aman dalam Kelantan. Aman ni bukan bagi free ni. Bukan kerana tu amin gitu, dok, kerana dasar kita, pendekatan kita menyebabkan berlaku orang kampung berasa adil. Bila berlaku adil, aman. Sebelah ni hindraf ni ada kakak kena berhati-hati. Ini satu rancangan untuk menyebabkan orang Melayu ni takut pada pembangkang. Bila bunyi nak jadi 13 Mei pula ni, pakat duduk bawah tiap UMNO balik. Ini satu strategi UMNO. Ambo yakin pemimpin-pemimpin MRC setengahnya terlibat. Satu strategi UMNO membolehkan orang Melayu ni rasa takut, dan dengan tu memberikan sokongan penuh pada UMNO dalam pilihan akan datang. Dia nak ambil cuti undi Cina tak mari dah. Paulus sendiri mengaku baru ni dalam surat khabar muka depan utusan Malaysia, kerajaan tidak senyap. Paulus kata kerajaan telinga besar, kita dengar. Memang kita tahu banyak masalah rakyat, kita pedih bila dengar masalah-masalah ni. Tapi sabarlah, sabar, tidak semua boleh selesai cepat, kata Paulus. Harga barang-barang naik, kita tak boleh tak selesai cepat. Dan dia kata kita tahu setengah rungutan ekonomi dikatakan tidak berkembang, kita tahu, kita dengar. Belum pada ni dia kata ekonomi ni berkembang, rakyat ni hidup senang-senang. Bila India ni mari tunjuk perasaan, baru dia tahu ramai lagi rakyat, terutama orang India, susah. Kita jangan ikut rentak dia. Kita bawa perjuangan Islam yang sumul ke arah memberikan kefahaman pada seluruh anggota masyarakat Islam, bukan Islam Melayu, Cina, India, faham Islam ni comel. Sebab tu mula-mula lagi Tok Guru di Kelantan ni, hamba masih ingat lagi bila orang India kerja di estate di Kuala Kren, di Batu Gajah kalau tak silap aku, habis tempoh perkhidmatan dia besar, tubik daripada estate. Bila tubik daripada estate, selama-lama belum pada ni dia nupai rumah estate. Bila kena tubik daripada estate, tak ada rumah, nak beli rumah sesak, pecah tak ada. Mari jumpa Tok Guru beli duit kerajaan, beli tanah estate tu, bagi 1 ekar bagi 8. Boleh 1/8 ekar seorang orang India tadi. Dan Tok Guru bui lok rumah ni, rumah buat sendiri, lok Tok Guru bui. Kita guna duit kerajaan.
Kita tunjukkan bahawa orang India pun rakyat kita juga. Penerima kifalah orang India hok mari terima duit imbuhan kifalah ni. Kita boleh tengok dengan selipar Jepun dia tu susah, dengan baju tak kacing dia tu susah, dengan muka dia tu kena panah tiap-tiap hari susah. Maka bila kasih sayang ni ditunjukkan oleh kerajaan kita, oleh Tok Guru Nik Aziz, Hindraf tu tak tunjuk perasaan di Kota Baru, dia tunjuk perasaan di Putrajaya, di Kuala Lumpur tu, menunjukkan bahawa UMNO dari satu segi gagal dalam perjuangan dia. Hok dia kata Hadari tu lebih comel, mampu ke habis nyelerak ke popok India ni. Tapi kita jangan sampai timbul ataupun berjaya diperangkap dengan api perkauman dalam isu ni. Malam ni pun hamba terima banyak mesej, kononnya orang India ni akan buat satu rusuhan, kononnya polis jumpa senjata api banyak di Batu Kir. Ini semua adalah satu hasutan ke arah timbulnya perasaan takut rakyat. Akhirnya terpaksa takut dacing sekali lagi, walaupun dacing lemah, nak mapuh lah kita kata. Dia bahas kita berat-berat, kita bahas sikit ke dia nak mapuh kerah dah, insyaAllah. Esok kita ada majlis, amba nak kongsi berita gembira dengan adik kakak. Majlis Felkra, serah tanah pada Tok Guru Nik Aziz. Serah mula-mula ni tanah dia tanah sawit dah, getah dah, seluah lebih kurang mula-mula ni 3,000 ekar setengah. Hasil lala ni lebih kurang 1 juta sebulan, atas 3,000 ekar setengah ni. Hasil bersih dia 1 juta lebih sebulan. Wakil rakyat dia ni cuba nak sekat masuk dalam dewan. Felkra ni nak menyerahkan tanah dia kepada kerajaan. Ini zalim kata dia. Macam mana orang ni tanah habis duit dia, lepas tu kerajaan mari ambil tanah ni, zalim. Dia bukan masalah zalim tak zalim tu, dia takut kita pitih lebih sikit. Dia tahu bila kita pitih lebih sikit, duit tu jatuh ke rakyat. Bila jatuh ke rakyat, dia nak ambil rakyat tu tak boleh. Supaya hari ni ada seorang budak kita daripada Pasir Putih, dia kena tahan di China, dijatuhkan hukuman mengedar dada, hukuman sampai mati. Mak dia, ayah dia nak jumpa dengan budak ni, tak ada duit. Ayah dia pecing tentera, jual bagi pisau boleh 20 riyal sehari, nak beli tiket nak pergi tengok anak, tak boleh. Anak nak balik tak boleh dah, kerana kena jail dah dan dijatuhkan hukuman mati. Kita tak tahu budak ni salah semati ke, orang kecek dia ke, lagu mana ke, pegawai pun tak ada, laporan penuh pun tak ada. Maka bila ayah dia mari jumpa Tok Guru tadi, Tok Guru setuju untuk membiayai tiket dia. Lepas tu bila Tok Guru setuju beri tiket hak ayah ni tiap-tiap raya bini dia pun nak pergi juga. Gak Tok Guru Nik Aziz ni tak ada tiap pun yang beri. Jadi kalau tiap kau beri lagi, ayah pun boleh pergi, bini pun boleh pergi, mak budak ni pun boleh pergi, dan kita hantar sebagai pengiring untuk tahu bahasa Cina, berunding, bicara sana dengan pihak penjara dan sebagainya. Tubik dalam TV3 difahamkan, tak tengok juga. Najib kata kerajaan tak boleh bantu, setara kaya kerajaan Malaysia tak boleh bantu. Sesak kita, bila tengok orang sesak kita jadi kaya, padahal kita tidak kaya, tapi dah orang sesak pada kita lagi. Kita kena tolong orang susah pada kita lagi, walaupun kita tidak kaya sebab dia. Ini konsep yang kita pakai. Kita bukan kaya mana, tetapi bila ada orang susah, kita jadi kaya pada dia kerana kesian pada susah dia. Maka kita setuju atas. Baru ini timbalan Ketua Pemuda UMNO, naik Ketua Pemuda UMNO, Natu Poklah. Oleh kerana dia Natu, dia berasa besar dengan Natu dia. Dari segi undang-undang, orang putih panggil tak ada legitimasi, tak ada keabsahan. Mung ni apa benda? Mung ni bukan menteri, mung ni bukan wakil rakyat. Mung setakat Natu Poklah. Mari ke Kelantan ni dia bedai apa dulu? Apa ya bedai kita ni? Bapa salah gapo kita kan? Bedai pelupung. Jadi antara benda yang dia bedai,
dia kata lagu mana pah ambil pitih, cari pitih mana. Bila terbakar, wakil rakyat dia siapa, bui selalu 5,000 cash, atau kadang-kadang siapa 10,000, siapa 12,000. Kalau ribut, siapa selalu cash 500, 300, 1,000. Ni pah ambil pitih mana. Jadi kita jawab balik. Kita ada buat sapu. Kalau adik kakak tengok ada warga hot kena terbakar dah, ribut berapa. Atas sapu tu lambai kajian negeri. Kita tulis dengan huruf besar, sumbangnya kajian negeri Kelantan. Tapi nak kata bodoh, takut tu rumah kau. Tapi tak reti juga dengan sapu lagu tu dengan logo stik, dengan nama dia sumbangan kajian negeri Kelantan. Pitih tu kita sedia daripada tabung kajian negeri, bukan daripada PAH. Sumbangan tu sumbangan kajian negeri. Dia jadi dia pelik tu kerana tempat lain terbakar 4 bulan pun tak ada siapa mari tengok. Gombok kapung Berembang, betul yang ada situ itu, tak ada seorang habuk menteri ko, esko ko, wakil rakyat ko daripada UMNO mari tengok. Ada sekali betul yang di Johor, 4 orang budak kena langgar ke kereta api, mati serta merta 4 orang, tak ada seorang habuk, wakil rakyat dia sendiri tak mari tengok. Kerana dia berasa dia dah, dia kaya dah dengan undi. MCA pernah satu masa di tempat yang sama di Segamak tu, satu kereta dilanggar oleh kereta api, 3 orang mati sekeluarga, 4 orang menteri kabinet MCA turun. Ini politik orang Cina. 4 orang menteri kabinet turun. Melayu mati 4 ekor, tak ada sekali habuk orang UMNO tu. Jadi bila dasar ni kita ambil, bila berlaku kebakaran, kita tak sewak sebab UMNO 5 bulan pun tak ada gambar sekarang lagi. Kadang-kadang bila terbakar tu, kain pelekat habis lecing, tak ada nak semaya, tak ada salah habuk. Kain semaya habis, nyala habis. Jadi kalau kita 3 bulan baru bui minyak kainan nak semaya. Jadi on the spot orang putih kata kita bagi bantuan tu daripada duit kajian negeri, kerana kita telah bincang dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat, kita buat satu peraturan di mana wakil rakyat boleh serta-merta mengeluarkan duit cash untuk bantu kajian imbuh balik. Jadi hak comel kita, hak juruh kita tu jadi tak juruh. Berasa juga gerai, tapi taklah kat kursi sport jula tu. Tadi akak kursi ada akak tengok dalam gambar. Nasib baik kami asri lagi dia nampak dah. Dewan dengan ni Kelantan ni tak boleh jenis kursi ringan. Kalau buat kursi plastik sport ada kau duduk mana ni? Oh terabur pakai speaker rasa. Tapi kursi tu kursi berat. Belah-belah berat pun nak akak juga. Jadi gaun tu tahu dah kursi berat nak akak lagi mana ya. Jadi alhamdulillah yang akhir sekali, kalau dari segi teknik yang merasa, kamu teringat satu cerita seorang ulama, kalau tak silap hamba Qadi Iyad. Oyak manusia ni dia tak ada lagu nak tek dah. Kita buat tu comel dah, tapi nak tek juga lagu mana. Jadi setengah orang komplain, dia kata Qadi Iyad ni buat keputusan mengenai dengan hukum ni cepat dah. Orang tanya cukup jawapan, orang tanya cukup jawapan. Aku tidak persoal hukum dia tu, tapi aku bimbang kalau dia main cepat-cepat lagi takutnya salah dia keluar hukum. Siapa komplain ni pada Qadi Iyad? Qadi Iyad pun hipung anak-anak murid. Okey, siap hipung dah. Qadi Iyad akak jari dia. Berapa putih jari? Ramai-ramai pakat kata 5. Mu bila-bila 5? Aku tanya, mu jawab selalu kata 5 jari. Mu bila-bila? Jawabnya tahu dah 5. Kecuali kudung. Kalau tak kudung tak 5 jari. Tanya bila pun boleh jawab selalu. Qadi Iyad kata aku lagu tulah jawab hukum ni. Segala masalah hukum tu duduk dalam kepala aku dah. Mu mari sebagaimana mari jari. Aku tahu selalu 5. Jadi UMNO nak tek kita ni, tek dia atas potek molek. Jangan kerana dia nak mengetah Kelantan tak ada barang nak tek, maka hak barang molek kita buat faedah ke rakyat pun dia tek. Jadi yang merasa Tok Guru Sapadah penuntut kita beri dia insya-Allah. Kesimpulannya sidang dewan baru ni yang berasa membuktikan UMNO insya-Allah tak boleh mengetah Kelantan. Bukan setakat hak 2008 ni, bah bila-bila pun merasa tak boleh. UMNO ambil sepatut untuk guru. Akhir sekali.
Tok Guru pandai patung pada hamba lagi. Hamba paksa dah tak terbit patung. Tuan Tabal, Tuan Guru. Tuan Tabal, Tuan Guru. Pak Teluk Kemang, Masjid Tanah. Jangan Tabal, Sultan Baru. Sial Majal, Pah Kelubatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Kamu kena ajak manusia mengikuti jalan Allah, jangan jalan orang lain, melalui hikmat, cara yang bijaksana yang tidak menyentuh perasaan orang lain, dan melalui nasihat yang baik. Yang ketiganya, kalau boleh, ajak mereka berbincang berdebat dengan cara yang terbaik. Subhanallah. Yang mulia Al-Fadhil Rahmat Musi Datuk Ustaz Musa di Malang, di Kelantan, Al-Fadhil sudah Ustaz kemudian yang Ustaz Asudin di Malang Speaker, dan adik-adik yang berhormat, para hadis. Tak tahu saya nak sambung mana, nak tahu ni. tak jumpa cari kelekoh lagi. Cumanya malam ini malam Khamis dan saya malam Khamis pada jemaah ini menjadi malam kuliah saya. Payamna saya nak tinggalkan ini lapangan yang saya minat, iaitu memberi ilmu. Tapi sebagai menteri besar yang berjiran dengan Thailand, dan Thailand sedang kalut sekarang ini, khususnya selatan Thailand, dan orang-orang yang berderajat tinggi di Thailand berkali-kali mari jumpa saya. Berkali dalam tahunnya 4 kali ke 5 kali dah. Yang terdiri daripada gubernur-gubernur wilayah, nak cari persefahaman bagaimana nak buat supaya selatan Thailand menjadi reda, tidak berlaku pengeboman dan sebagainya. Saya pun berilah pandangan-pandangan seberapa yang terdaya. Dia ada ajak saya pergi di sana ceramah. Saya kata saya takut. Cara yang betul sepuluh Nabi Musa lah. Takut. Dia cerita masyhur lah. Takut apa ni, dua pihak saya takut. Pertama takut kena bedil sana, tak ada pas-pasan, tak mati syahid. Kalau bedil kita mana. Yang keduanya, kalau saya pergi, tentulah saya cakap benda-benda yang boleh menyatu padukan. Kau lagi maru, orang itu maru saya pula. Dia ada tengah nak perang, kita nak suruh bersatu padu. Kau maru, jadi dua pihak saya akan dimarahi. Jadi saya kata saya tak pergilah. Jadi lalu dia mari. Malam ni dia buat apa ni, birthday raja dia, birthday of the king, apa kita panggil, sambut ulang tahun raja yang ke-80. Betullah raja dia pula memang orang Sian, memang sayang raja. Dia kebetulan pula dia tua, selalu masuk hospital, apa namanya, masalah prostat dia. Jadi saya mau tinggal mengajar, pergi ke hotel di Sungai, hotel apa? Ambil hati kita lagi. Ambil hati ini dalam Islam memang ada asasnya. Li'ila fi Quraisy ila fihim irtashtai wasai. Ambil hati ini memang satu daripada ajaran agama. Contohnya li'ila fi Quraisy, untuk ambil hati Quraisy. Jadi para hadirin semua, pada waktu nak pergi situ tu, pihak
apa namanya usaha saya tu bodyguard dia kata ada 2 lagi tunggu mana ni program tu. Kata sudah. Ada di Balai Islam tengok filem buatan Iran. Ada 3 filem saya tengok malam ni apa yang terakhir agaknya. Kita dalam saya tertarik dengan ucapan seorang pembuat filem Iran tadi di JK10 tadi, bahawa kata dia kita orang Islam ni banyak kita tinggal peluang menengkis tuduhan-tuduhan Eropah terhadap Islam. Orang Eropah sendiri dia boleh buat filem berpuluh-puluh beratus filem untuk naik ke Nabi Isa alaihissalam, melalui filem, melalui kartun, melalui buku dan sebagainya. Yang kita sendiri orang Islam ni buat filem juga, tapi tak fikir filem untuk nak jawab tuduhan-tuduhan orang Eropah mengenai Islam ni. Cuma ada soal filem. Kita kata dia berguna tadi Muhammad Rasulullah. Filem siapa dia tak tahu, Allah Alam. Kita sini tak buat. Jadi saya kata dia, saya orang Iran Iran campur dengan orang Rusia. Ada seorang nama Marat Saifuddin ke apa nama, Islam, orang Rusia tapi orang Islam. Dia juga buat filem dengan Islam. Jadi sayanya kita ada fikir bahawa kita di Kelantan kita baru benguh naik menuju capai Islam. Tuduhan-tuduhan yang dibuat oleh pada Islam dia tak malu-malu. Orang Islam, orang Melayu agama Islam, tapi dia sendiri pelekeh agama dia. Islam tak boleh berjalan, Islam tak boleh buat kemajuan, Islam tak boleh akan menimbulkan pencuri. Dia orang Islam, tapi dia pelekeh agama dia sendiri. Itu punya sesatnya. Jadi kita ingat di Kelantan ini, jadi saya jawab tadi, saya sebut tadi, kita di Kelantan ini sebagai saluran untuk menuju ke Islam, kita tidak sekat. Cuma kita ubah suai sikit. Katakanlah wayang kulit. Wayang kulit memanglah orang tutup guru kita marah. Wayang kulit kata ada lah. Tapi kita ubah suai tajuk wayang kulit daripada khayal, takhayul, apa serama, gajah putih seberang laut, barang-barang tak ada begini, kita buat waktu tu. Kita minta pihak ahli seni ubah suai wayang kulit dia jadi pakar kerja. Maka saya minta daripada orang tu buat wayang kulit mengenai itu Kenali, mengenai Haji Abdul Rahman Limbong, kalau boleh yang banyak lagi Tuk Tabak atau apa. Jadi saya tak erti wayang kulit, dia tak biasa main mula kerja pakai royak dia mau dengar, dia mau buat, kasih tak buat tak tahu. Jadi itu biasa yang setakat ni sekadar saya tahunya wayang kulit mengenai itu Kenali. Telah ada drama dibuat di Hotel Dana ke apa, di Balai Islam ke apa, adalah drama. Dan Tok Dalan wayang kulit kita pun nampak dengan sebab dia tak mengikuti sejarah Tok Kenali Tok ke apa, maka bekas senyap gitu ya. Kecuali bekas pengaruh di Dewan Bahasa Pustaka, nama apa, Datuk itulah dia yang nampak minat dan dia buat cerita mengenai Tok Kenali melalui drama. Dia saya sendiri pun tengok 2 kali 3 kali di Hotel Dana ke apa semua sekali. Itu ya lah. Jadi kita learn sebagai pejuang Islam yang ulus sekarang ini walaupun pas ni muda pada zaman Datuk Asri lagi, Datuk Haji Sahab tak ada apa-apa pergerakan, Datuk Asri ada sikit-sikit. Tapi ketika tu padan-padan dengan dia, padan dengan Datuk Asri, padan dengan ilmu dia, padan dengan suasana tu, maka begitu sajalah. Jadi kita lah ni alhamdulillah yang bawa Islam ni terdiri daripada orang muda-muda lah. Terdiri daripada orang muda yang belajar di pondok, yang belajar di universiti dalam negeri, luar negeri. Fikir kita makin terbuka. Termasuklah filem-filem begini kita mesti pergunakan untuk Islam. Belum pada ni kita jemput Mawi. Boleh jadi kita tak fikir, orang kita tak fikir nak ambil Mawi untuk buat tu. Tapi alhamdulillah kita panggil Mawi. Dalam banyak-banyak penyanyi di Malaysia ni kita dapati Mawi ni seorang yang boleh kita kira. Alhamdulillah kita panggil dia, jemput dia. Dan bila terjemput dia, kita buat kaedah. Termasuklah malam tu kita buat letak perempuan suku
laki-laki suku, keluarga suku. Dan memang dia mengagumkan benda ni. Cara kita idah, orang nak panggil ejah menuntung tu nampak pada kita Islam. Walaupun boleh jadi ada teguran, tapi lain tu lain Islam dah. Begitu juga sekarang menjadi petang tadi, balik daripada hadis menyambut ulang tahun birthday bagi King Bomembol yang bersama sekali. Saya singgah pula di Dewan di pada Islam. Tengok sebentar filem yang dia buat. Memang filem yang dia buat lah ni, dengan keadaan saya tak berapa boleh wayak tujuan filem tu, tapi kita nampak bahawa filem dia ni tidak untuk menghiburkan, tidak untuk melalaikan hati. Filem cerita orang miskin, cerita budak miskin punya miskin ni. Budak dua beradik giling kasut di sekolah. Tuan-tuan fikirlah, kasut anaknya dua orang, kasutnya sepasang. Bila adik balik, abang balik sekolah, adik dia tunggu jalan lagi, cabut kasut tu jalan cepat lagi sekolah. Punya miskin. Dan saya berasa ada sungguh miskin. Pak kita ni miskin terlepas begitu mu. Tapi pengalaman saya di India, negeri yang miskin sungguh lah. India ni saya sampai tahun 52 ketika mana Hindu duduk Pakistan enggak balik ke India. Dia orang Islam duduk di India ni pergi ke Pakistan kerana pecah Taksim Hind dipanggil belah dua India ni. Hindu di Pakistan yang pakai hamba di halak India ni, Islam duduk India ni pakai hamba. Tuan-tuan semua boleh fikirlah bagaimana sasaranya hidup, tinggal kampung ramai rumah tangga, beralih pergi ke negeri lain, negeri ni mari lagi ni. Bila saya sampai di Calcutta ni bandar pelabuhan India, kita tengok jok petang pak cerah tu tak ada benda bawah pada bangunan kereta lain pada orang buka apa ni baku-baku sampah ni, ting apa, ting buat sampah ni untuk cari makan ni. Ada putih rokok orang pakai ambil, buang kereta ambil rokok apa ni, baki untuk ipu-ipu buat rokok lain. Miskin, harta benda tak ada lain pada kopi sebutir. Kopi ni dah bobo nasi lebih orang per situ lah, nak bobo rokok per situ lah, nak buat apa saja, punya miskin di sana. Jadi kalau filem tak ditunjuk bagaimana miskinnya orang-orang yang sampai dua beradik kongsi kasut pergi sekolah, kita ikhlas saja tu air mata lah. Dia kenal pada kita belah sini miskin kita tak apa itu kelewatan saya Malaysia. Jadi para hadirin malam ni pula kita tahu tajuk berapa tanya Al-Fadhil Ustaz ini dia kata tajuk hak dewan baru ni. Hak dewan baru ni para hadirin semua, satu daripada benda orang dia sebut dia mahu saya ni kerana saya cakap masa Pak Allah mari tu cakap menyindir kata dia menyebabkan Pak Allah merah cupi telinga malu kata dia. Gak saya jawab tidak Pak Allah malu, Anwar malu saya kata. Kerana Anwar ni tak apa ni pengurusi majlis tak sebut nama, Pak Allah bangun tak sebut nama, saya sebut sosial dewan tu dalam ucapan tu, dan waktu minute tak ada dia. Jadi hak majlis tidak Pak Allah, dia ketua perubahan saya panggil. Kemudian kemarin ada satu interview, dia kata fungsi UMNO Kelantan dia suruh tak jabatan. Dia kata gini, waktu masa Jepun itu saya mula belajar Inggeris. Masa Jepun saya mengaji Inggeris di Busu. Guru saya ni nama Cik Mak Ropero. Ada Cik Mak waktu wasa, Cik Mak muda, sekeluruh Cik Mak belakang. Ngaji Inggeris dengan dia. Dalam buku Inggeris ni nama Melayan Reader. Tak salah saya Melayan Reader. Dia riwayat cerita Fox and the Grape, Musa dan Puhan. Dia riwayat cerita Musa dua beranak jalan malam tengok Puhan aku maksud Puhan anak ni suruh mok naik, mok pun naik lah, mok pun nak makan, anak pun nak makan. Apa paruh pada glosor jatuh naik pun mok ni naik menggorang anak suruh dia pun nak makan. Apa glosor jatuh. Akhirnya dia kata apa mok ni? Dia kata dia asawah buah putih ni. Dia tak royak, dia tak royak ke anak dia. Dia kata aku tak boleh naik, tapi
Tapi dia nak tudung malu tak naik tu, dia menyalahkan buah putih. Amin gitu juga, dia nak tuduh malu dia kata ni aziz. Benar-benar malu pondok dia. Dia malu. Pasal belajar pokok musang kata. Ya, kena tahu benda-benda gitu. Jadi kesimpulannya alhamdulillah, bila hari golong ada baru seorang Abu Talib. Waktu dia kecek di serai kita ni macam haus mati. Mana kalau hutang kita ni seriah, dia kata RM1.75. Dia punya 75 sen. Kedua kepeng boleh. Dia cari nombor yang dia boleh meyakinkan orang. Tidak hutang kerajaan Kelantan ni RM1, tidak defisit RM1 tau. RM1.75 sen. RM1.45 sen. Punya cermat nak pakai pelawak hijau. Dari pelawaknya kenapa hari jawab tak ada salah? Hari jawab kita golong tak ada salah apa? Nak duduk buat apa? Gua tahu dia kata tu pelawak. Bila kata pelawak senang kita balas, malu saja. Jadi pada malu pada aku duduk tangan muka, baik aku lagi duduk betul aku tahu. Ni benda-benda gini para hadirin semua pada orang yang tak ada Islam, tak ada iman, dia tidak berasa apa, tidak berasa malu. Zalam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau mu berasa tak malu, buatlah apa kamu kan pun tak malu. Jadi inilah satu daripada kelebihan kita perjuangan Islam ni. Kita bercakap walau bagaimana susah belah mana tekan sekali pun kita boleh menang. Dia mau nak terima, alhamdulillah. Dia mau tak terima, khalas, ada apa? Wa qul haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Hak benar mari Tuhan. Tak usah dengar buah orang, kena dengar buah Tuhan. Kerana selagi mu dengar orang ada kepentingan. Orang ada kepentingan anak buah, kepentingan anak bini, kepentingan saya, kepentingan kampung. Jadi bila ada kepentingan, bila kita bercakap tidak berpadu pada Islam, kita tahu kepentingan. Allah Ta'ala tak ada kepentingan. Nak jaga anak, dia tak ada anak. Nak jaga makan minum, dia tak makan apa-apa. Nak jaga rumah tangga, tak ada rumah tangga. Jadi tak ada cara yang paling selamat lain daripada dengan buah Allah. Kerana Allah memang tak ada kepentingan apa. Kepentingan politik tak ada dia, kepentingan harta pun tak ada dia, kepentingan pakat tak ada dia. Ini benda-benda yang begini menyebabkan kita makin kukuh, makin sedap bergantung dengan Islam. Satu perhatian semua. Yang keduanya, tadi ada seminar integriti. Integriti itu ikhlas lah. Jadi integriti ni bagi negeri kita macam Malaysia yang tak ada agama ni, buatlah seminar belah mana pun tak jadi. Buat seminar, kau buat wacana, kau buat kuliah, lagi kita tolak Islam, lagi amin tolak Islam, maka semangat berkata agama kau sehari kau tak ada, kau sehari kau tak ada. Kerana yang mereka negeri ini tidak mereka atas dasar Islam, mereka atas dasar kebangsaan berapa. Jadi bila tak ada dasar Islam, yang kita ni boleh jadi ikhlas kan Allah. Orang yang tidak ikhlas pada tanah air buat berapa kita, tanah air buat berapa kita, ikhlas lillahi ta'ala. Jadi saya sebut ikhlas ni maknanya akhlasa yukhlisu ay naqqa min asy-syawa'ib. Bila Allah Ta'ala ajar pada kita wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin, mu tak ada benda aku nak suruh mu kecuali berabdi pada aku dengan ikhlas. Maka ikhlas maknanya tapis daripada gangguan dunia, tapis daripada godaan syaitan, tapis daripada pujukan nafsu. Banyak benda-benda begini menyebabkan orang tidak ikhlas kepada Allah Ta'ala kerana banyak ingat begini. Islam kata jangan, Allah Ta'ala kata jangan berlaku aku, kerana aku ni musabbibul asbab, masdar wujud, aku ni puncak wujud kamu, segala-gala benda mawujud ni aku belakang, maka mungkin ikhlas pada aku. Tapi bila pusat di kerajaan pimpin oleh buat agama, bila buat agama tak ada campur dengan politik. Bila kita soal dia demo tak saya campur agama dengan politik, pada mana campur agama? Tak saya campur dengan agama, politik tak saya campur dengan agama. Kita soal dia balik, pada mana campur agama? Tak campur, tak ada benda tak ada ni hak tak campur. Tak ada benda tak ada ni hak tak campur. Jadi bila Islam tak boleh campur dengan politik, pada mana campur agama? Sama campur dengan nafsu. Bila dicampur dengan nafsu, siapa kau ke akhirat? Hidup kita atas dunia ni, orang putih tak kerti, orang Melayu pun tak kerti, kacau orang Islam. Kalau Melayu Islam,
Kalau Melayu Islam baru reti. Arab pun tak reti. Kata orang Arab Islam baru dia reti. Hidup kita atas dunia ni tak sudah. Sama ada ahli sains reti atau tak reti, hidup kita tak sudah atas dunia. Hidup kita ni hanya sementara untuk ke akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Wa tazawwadu, mungkin siap bekal. Kata Allah, mungkin siap bekal. Bila sebut kata siap bekal, arti kita nak jauh. Sama ada kita sedar atau tidak kita nak jauh ni, bila Tuhan punya dunia kata mungkin siap bekal, artinya Tuhan pesan lagi, Tuhan bayar nak jauh ni kena bekal. Kalau nak kedai bekal dia duit 10 riyal cukup lah. Kalau nak ke Mekah bekal dengan duit, bekal dengan pasport, bekal dengan kolera, sedia kolera, bekal dengan apa lagi. Kalau nak pergi jauh lagi banyak lagi. Kalau nak ke London dan ke Australia banyak lagi benda dia. Jadi kalau nak pergi akhirat, pasport tak perlu, duit tak perlu, gambar lagi sedia kolera tak perlu. Dia perlu takwa pada Allah. Takwa ni dia yang imtisal awamir wa ijtinabun nawahi. Buat sebanyak mana hak Tuhan suruh, tinggal hak Tuhan larang. Tinggal hak Tuhan larang, orang panggil takwa. Dalam akidah ada takwa cara dia, dalam rumah tangga lelaki isteri ada takwa cara dia, dalam politik ada takwa pada dia. Jadi artinya Islam tak boleh tidak mesti campur. Campur dengan apa? Campur dengan agama. Agama yang kepada takwa. Amin tak ada. Amin tak ada. Takwa tak ada. Moga dia buat agama petan. Sebab tu malam kemarin kita pergi ke apa ni, cakap semaya ajak. Kamu kata orang tak ingat. Jadi kita semaya ajak. Minta berapa? Minta dengan Tuhan. Amin semaya ajak lagu mana? Moga dia balas dengan Tuhan. Dia berdoa, ya Allah, ya Allah lah kuasa, ya Allah sendiri, Allah membuat. Bila membuat Islam, membuat Allah, membuat Nabi, membuat Quran, membuat malaikat, membuat apa Allah yang dia buat. Pada kerja lain. Tu. Kalau kecek, tuan-tuan semua boleh tanya. Jangan tanya apa, balas. Tanya sama seorang. Tanya sama seorang. Dia mau tahu Amin buat agama. Ambil bahasa. Dia kata kawan tak buat agama. Kalau dia mau tak buat agama, apa dia duduk balas apa? Moga lepas tu agama. Kalau dia mau agama, buat tak kata sudah gapahnya, moga lepas agama. Moga lepasnya dasarnya agama. Dia kata sikit-sikit agama, sikit-sikit agama. Baik. Nabi memang bawa agama. Nabi Muhammad bawa agama, tidak bawa agama. Dia kata tohok gitu. Tapi kalau kecek, kalau kita bertekad ni dia kata tujuan nak dakwah dia, tak usah main suara tinggi, tak usah main bulu sipu bulu kini. Tak payah betul. Apa yang betul? Dia mau tak ada agama. Dia kata tak waduh dia mau banding apa? Muka lepas tu agama. Dasar dia Quran. Bila dia menemu situ. So, dia keluar. Dia mau tak ada agama. Pada masuk kubur lagi mana? Dia percaya kau ada kubur. Kubur-kubur ni kau dia mau kata lagu mana? Dia mau kata kubur ni mati gaib begitu kau lagu mana? Dia dengar kau ada azab kubur, nemak kubur. Dia dengar, dah azab lagu mana? Mati. Kalau mati nak azab pada mati. Artinya ada kubur hidup cara kubur. Kita mimpi mimpi cara makan cara mimpi, bukan makan yang mulut, makan yang mimpi. Nikah anak raja, waktu kita mimpi nikah anak raja, ada gonggongan, ada apa semua sekali. Bang pagi esok tak terbatas dulu. Jadi mimpi makan bukan yang mulut, bukan nikah enggak. Apa kita enggak kubur ni alam barzakh dia banyak. Azab ada, nikmat ada. Jadi nak boleh ke azab nikmat ni kalau tidak kita jaga modal Islam, buat kerja lagi. Jadi benda-benda gini kita guna akalkan Islam ni. Islam tak budak kecil tak turun, tak wajib budak kecil belum akal balik. Kerana tak ada akal. Bila dia akil balik barulah kena Islam. Jadi Islam ni dia tunggu orang tu cerdik dulu. Sebab itulah kita perhatian semua kerana pada benda-benda gini, kerana pada ceramah, kerana pada kuliah, kerana pada usrah, pada tazkirah. Dan bulan puasa baru ni ada kakak ingat, tuan-tuan semua ingat, Menteri Besar dalam ada Menteri Besar di Malaysia tak boleh orang tazkirah. Bulan puasa ni bulan turun Quran. Dalam Quran sebut fadzakir innama anta mudzakir, fadzakir innama anta mudzakir wa dzikra. Kalau Quran zikra tazkirah. Jadi bila Menteri Besar ni Melayu pun tak kita tazkirah dah. Apa kata bila Menteri Besar naik MCA, makin lagi tak tazkirah.
Nah, sebab itulah mujur apa kata dia, mujur ada mulut lembek ni. Mujur ada mulut lembek ni, mujur ada kelongan ni, kecil Islam. Kalau tak ada mulut lembek ni, lama dah terhaki. Sikit. Islam terhaki daripada Malaysia. Hasil daripada itulah maka Iklan suruh nak anti rasuah ni, integriti lah, anti apa ni, integriti dia panggil berapa ni, ikhlas ni tidak akan berlaku di Malaysia. Lagi UMNO tolak Islam, otomatik tolak ikhlas, otomatik tolak syurga neraka, otomatik tolak dosa pahala. Maka bapa kan tidak ikhlas, bapa kan tidak rasuah, bodoh kan tidak rasuah, bodoh kan tidak berzina, orang tumbuh sedar, sihat, fikir banyak, rupa ada, tiba-tiba tak berzina, bodoh. Boleh. Bila UMNO tolak Islam, pitih banyak, rupa ada, tubuh sihat, tak berzina, bodoh. Dia tak berzina juga kenapa? Inni akhafullah. Tuan-tuan ingat waktu Qabil Habil ni anak tu ada, tika kita tak sebuah lagi, dia ada tu. Qabil nak bunuh Habil. Habil jawab, la in basatta ilayya dekat taqtani ma ana basan jadi dia aktor. Inni akhafullah. Dia kata abang, kalau abang bunuh hamba pun, hamba ada tangan pun nak bunuh Habil. Kenapa? Inni akhafullah. Saya takut Tuhan. Tak ada sebab saya nak bunuh Habil kecuali soal akhafullah, takut Tuhan. Jadi jok kepada anak tu ada di tempat lelah ni, kalau pokok yang boleh kontrol jiwa manusia ialah khasyah, al-khawf wal-khasyah, takut kepada Allah. Jadi bila UMNO tolak Allah, tolak Islam, takut ke budak kecil, takut ke mak pak, anak sekolah takut ke cikgu, rakyat takut ke menteri. Menteri saya takut ke apa? Menteri saya takut ke apa? Kita ambil semula. Budak kecil takut ke mak pak, anak sekolah takut ke cikgu, hak bawah ni takut ke kerajaan. Kerajaan tu mana orang menteri, bukan tu menteri pun. Baik, kerajaan saya takut ke apa? Takut ke Allah. Allah dia petai lagi pun. Ini pucuknya makan los saja. Kalau screw kan habis dah dia punya los. Screw tu menang habis dia. Rasuah ke tak pelik, rasuah, tino, rebo apa tak ada masalah. Kerana tak ada tempat dia, tak ada tempat dia nak takut ke Allah. Allah dia petai lagi tolak Islam, dia tolak Islam. Ini yang menyebabkan kalau tak ada mulut lembek, kena napah ni, lama dah Islam ni terhakim buat dia boleh Malaysia. Wujud ada apa-apa mulut lembek, orang apa ipah ni, dia Islam nyada buat dia ni. Kalau tidak begitu, hak sakit baki ilmu, hak tok rupa dok ajar hari tu habiliti kata ada ilmu, ada pah. Batu bila kecil, pah bila kecil sikit payah lah nak permit lah, nak betul. Kita ada Kelantan, alhamdulillah, Tuhan tolong. Nak ceramah ruang alhamdulillah, dengan segala inayah Allah, dengan segala baik hati pihak berkenaan bui pada kita peluang. Hak lain kan dia batu buruk bedih, bedih peluang hidup ke peluang mati, dia peluang hidup. Nak sambung masa depan tu. Ini mungkinlah kita mesti buat kerja sambil kita berdoa. Nabi Muhammad SAW orang yang paling banyak buat kerja dan paling banyak berdoa. Tak ada satu masalah atau isu dah dunia ni Pak Nabi tak doa. Nak makan doa, lepas makan doa, nak tidur doa, bangun tidur doa, nak turun tangga doa, siapa aku minum doa. Tak ada masa Nabi kita tak doa. Sedangkan dia Nabi garanti dah ada dia buat itu dia, tapi dia sebagai Rasul, sebagai uswah sana, ingat pada kita. Dan malam kemarin kita bercakap di Masjid Tanah Merah, walaupun setengah orang terkejut ini Azim yang berkata hab politik dalam masjid, ada bunyi sen-sen hujan lima teman malam yang berkata, tapi aku berhenti juga aku bertua dah. Kita pecah doa, dan sikit lagi saya nak buat seminar doa. Doa ni ada dua, ada Allahumma inni as'aluka, iaitu aku minta dengan benda ni, dan saya lagi Allahumma inni a'udzubika min, iaitu aku minta perlindungan daripada minta benda Allah mari dan minta tolong. Jadi
Kita nak seminar sikit lagi, siapa dia nak seminar ikutlah. Kenapa Nabi minta begini-begini? Dia kenapa Nabi minta berlindung begitu-begitu? Kenapa? Allahumma inni as'aluka minal ham, a'udzubika minal hammi wal hazan. Misalnya sebagai contoh, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal 'ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati al-maqarrijah. Iaitu aku minta padamu jauh aku daripada lapakan, al-hammi wal hazan, usingnya. Jangan jadi aku ni pusing. Bapa tak boleh, bapa Nabi tak sih jadi pusing. Jawabnya mana-mana orang pusingnya tak ada buat apa. Pakai duk comot. Using we. Duk cerita akhir sekali perang, tak ada buat apa. Pusingnya bila singgah atas orang tak ada buat apa sekali. Kerja buat dah. Pergi tunggu durian bodoh. Pergi tunggu durian curi dah kat pusing we, tunggu jangan tupam. Di atas tupam, di bawah curi. Pakai atas curi, pakai atas sana, pakai curi belakang. Akhir semua curi dia, aku apa curi dia pun jalan. Ini wa'ud dan aisyul kasar. Aku minta pada muhid Tuhan, pelindung aku daripada lemah semangat dan malam. Lemah semangat. Orang yang lemah semangat tak ada buat apa dah. Hanya kecek bapa kedai kopi. Orang kecek kedai kopi ni orang lemah semangat. Dia buat kerja tak boleh. Ya ada yang hidup. Pompang. Jadi segala semangat yang ada tu ikut mulut belakang dah. Ada dah. Punuh dan habis dalam kerja buat. Wa min a'udzuka minal jubni wal bukhli. Itu yang aku minta melindungi aku daripada pengecut dan kedeku. Bila orang yang kedeku dan pengecut tak ada buat apa je. Wa a'udzubika min ghalabati al-maqarrijah. Akhirnya itu yang aku minta mu jangan menjadi kuntini di hutan dan ditekan oleh orang jahat. Lapan perkara penyakit ni kena atas orang saya lumpuh habis segala kerja. Maka Nabi petang lagi ajar pada kita lapan perkara penyakit jiwa perlu dilindungi. Tak boleh buat apa sekali. Jadi benda-benda begini kalau boleh kita seminarkan, kita wacanakan, kita usul jawabkan supaya jelas hidup kita ni apa penyakit jiwa. Kerana psikologi saya baca satu buku, dia kata manusia dia bergerak dengan qalbu, dengan nuk. Dia misalnya kalau kita tidak nak akad tangan, tapi orang lain mari akad tangan kita tidak nak akad tapi dia akad. Dia akad tangan tapi bila lepas bawa jatuh. Tapi kalau kita sendiri nak akad, orang lain akad tolong akad, bila dia lepas pun dia cakap. Kerana saya nak akad. Ini bisa tak bisa ni semangat no ataupun semangat tidak no. Islam sahaja yang boleh mengubati semangat no atau no. Undang-undang tak boleh. Undang-undang walaupun kena takak kita, kena dinah apa bila kita no, begitu juga. Dan pagi hari kita baca kunut subuh. Kita baca kunut Allahumma Allah. Ujung tu fa innahu la yadhillu man walai wa la ya'izzu man alai. Itu baca kunut sekeras semangat. Fa innahu la yadhillu man walai. Kenapa aku minta ngamu itu minta kau tu minta kau ni Allahumma hdina, Allahumma afina, Allahumma tawallana berapa? Kerana tidak akan jadi hina orang yang saya. Kita sebut dalam semayang berdiri sambil berdiri. Apa ni kunut sama ada kita nak baca begitu ataupun nak baca begitu atau nak baca begitu boleh tak kau? Kalau semua benar tak situ. Kenapa? Fa inna la yazil man wala. Kerana tidak akan hina orang buat saya. Kita kata kita, dia kata kat orang sebelah, orang muat saya itu kalau muat saya dengan aku tidak akan hina. Wala ya'izzu man adai, dia tidak akan jadi beliau orang muat balas. Orang muat balas belah mana aku tak boleh. Jadi kita perhati sejak kita hidup, saya hidup tuan-tuan, ramai orang masuk amin. Jadi berapa orang itu? Orang Kelantan ramai jam hari itu. Lo dia alhamdulillah hidup bahasa mana masuk amin. Jam hari itu orang lepak. Boleh 20 riyal lepak, boleh lesen beras lepak, boleh berapa lepak. Lo ni ada hidup lagi, ada mati. Hak mati. Orang yang paling top dalam pah ni waktu dia mati, apa tak sebut nama tu tak tahu. Saya amat ada lagi. Saya amat di Kuala Lumpur, jalan lengan-lengan. Bila mati presiden, dia tengok jam pukul 9. Allah dia kata pada aku berjalan kaki jalan.
duk skor kau kereta tu berjujut pergi jalan kaki lah aku nak pergi rumah kah presiden pergi pos belak tu kereta dia dapat panjat ada orang salah apa orang pah tak ada orang dia orang mati lesen nak minta lesen tak ada tengok wala ya'isu man adai tak jadi beliau orang buat bala tapi orang pah orang kampung bau putih tangan gekuk tengok kerja mati dia orang hormat Allah berderu orang pakai kerana hormat atas istiqamah dia atas jizam dia atas teman-teman ni terus fa inna la yazunna walad tidak akan jadi hina fa inna la ya'izu man adai tidak akan jadi beliau orang buat balah wala yazunna walad dia tidak akan jadi hina orang buat musayir doa urut kita tu ada hak jenis minta ada hak jenis kita buat pengakuan pada diri sendiri tidak hina orang yang buat baik itu kan dia tidak akan beliau orang buat baik itu benda begini para hadirin sangat mustahil ada orang jadi sebab itu para hadirin semua dalam masa kita hidup pada dunia ni lain pada benda yang bahasa buat doa juga doa dan tahun ni kita mulai memperkenalkan doa tolak banjir belum pada ni tolak kita doa istisqa ketika kemarau kita doa Nabi kita ajar banjir tak ada di Arab banjir tak ada di Arab kalau hujan sekali pun tak banyak tapi kita sini banjir asyada'id wal-kurban bala begini perlu kita cetus satu program untuk membolehkan rakyat semua faham doa ni tidak lepas mayang ya tidak tersorang ya di mana saja kita bergerak dengan doa sama termasuk kita tolak itu apa tolak bala banjir Tuhan terima alhamdulillah Tuhan tak terima dia boleh berlain Tuhan baca fadilat doa dalam Ihya Ulumuddin dalam kitab-kitab tasawuf dia kata doa ni kewajipan doa Tuhan beri kata beri kerjamu kalau dia beri alhamdulillah tapi kalau dia beri tahun ni akhirat tak pasang kalau dia beri tahun ni muncul kalau tak beri kata dia kalau tak beri tahun dunia ni pertama akhirat dia kasih yang keduanya tak beri benda kita minta tahun dunia dia minta lah dia beri tubuh kita sehat dia beri anak kita jadi soleh dia beri orang kampung sayang pada kita dia beri laki sehidup sama ini pemberian pasal doa kena berdoa dia nak beri hak kita minta kau kalau minta benda lain tak dia beri Tuhan kita hamba jadi kita minta kepada Ta'ala minta Ta'ala jawabkan banyak kita sama kena hidup sibuk dengan perahu bila banjir nak mutus buah nak gabung lagi sadin kajian persiap tapi jangan kita lupa tak perlu saja ingat Allah Allah agama banjir bukan kajian buat hak Tuhan Nabi sebut doa dan bala ni doa naik daripada bumi bala turun lalu siapa kau jalan payah tali jalan tunggu macam anak panah mari kita tahan terus perisai gagah mana perisai kita segagah mana perisai kita maka anak panah tak masuk begitu juga doa mari bau dalam mulut kita bala terus datang tapak jalan dia berlaku gagah kok mana gagah doa kok bala terlepas gagah bala kok doa kita ganas ini fayak talijan apa nak ada doa ada hari itu bala turun dari atas belaga dengan doa mari bawah ni bogat-bogat tengah-tengah udara ni mana gagah kalau gagah bala lenyap kita kalau gagah doa bukan takut kita gagah doa ni syarat banyak juga syarat ada ismail syarat apa ni izah da'am apa izah udah Allah wa anta muqin bil ijabah bila mau berdoa mu yakin doa kamu akan diterima kalau doa baik-baik ni juga saya baca doa pergi ketemu baca ketemu ni ceramah mana baca ceramah mana dia baca ceramah doa begitu doa luahan hati apa yang kita baca apa kita hafal sudah kita ingat sudah depan luah hati sebab tu lama sebut semalam kau dia mau ingat kalau doa Nabi bahasa Arab bunuh tu kalau tak ingat bunuh bahasa Melayu saya terpengaruh waktu saya di India masjid saya, sekolah saya ada masjid dia dalam dia orang kampung bila ada masalah tu dia pergi semayang orang kampung
bila ada masalah tanam Madiin, masalah sana apa ni, belalang. Di sana musim dia tanam kacang dal, dia musim tanam apa ni, kacang dal. Bagi apa salah dia mari belalang 3 hari, kadang-kadang belalang tak nampak langit. Sini belalang 3 ekor gitu je. Denu dia serai 3 hari betul-betul tak nampak langit, keluar bumi. Turun tanah juga, ada rupuk-rupuk, ada jagung-jagung, ada menatap, habis dia kutip makan. Bala dia beranak, dia belalang perut. Kok tak ada sayap, kok tak ada sayap, mari 2 hari 3 hari tu cuti sekolah tu cuti, so budak-budak pakat ngamak. Kita pergi pada tu bunyi, cak mam tak kira rupuk, tak kira jagung, orang makan habis dia. Jadi ketika tu kapung pergi sembahyang di masjid, dekat tu imam nak betul tu dia kata bangun solat kapung, ada baba hamari bat hogi ai tolong ai kata kena dia kecil bahasa Urdu, doa Urdu, obe. Jadi baklala saya ingat lagi betul ini kita tak reti bahasa Melayu, bahasa Arab pakai senyap. Batu ramau kita hanya reti amin. Kadang-kadang orang ni jok muda faktua rok ni amin untuk imam baca dia. Dia nak doa saya tak reti, bukan dia biasa amin, budaya dia budak amin. Kalau ada dia baca doa amin, tak ada lah senyap. Faktua. Jadi sekarang kita nak ubah fikrah tu. Hak tu imam doa tu boleh jadi doa ke dia, kita tak sebab dia doa gotu gani, dia doa buat ya kita ni ada dengan ketupa amin tak selibat dengan amin tu doa imam tu buat imam tak dia. Jadi kita ada dia ada tupa tu lagu mana, tak kira dia doa tu untuk awak tupa atau sesudahnya. Jadi para ni banyak benda-benda gini kita bongkarkan, semua sekali terlibat dengan politik belaka Islam ni. Jauh ni jaga rumah tangga apa ni, sebab kita kata Rabbana hablan min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, itu yang pilih pada kami anak isteri sedap mata mana, iaitu imam. Jadi sebab anak bila senang mondek dia tak baca doa tu ya kita ni terlibat dengan krisis rumah tangga. Apa tak nanti itu imam baca doa tu rumah tangga dia mondek tak baca, kita ni amin dah kuat krisis masalah kita tak resah apa kita sendiri tak baca doa tu. Sebab tu dah dia amin pun amin, okey doa kita pun ada. Hak tika tu imam baca tidak mesti amin, kadang-kadang tak mengapo. Imam kata gapo amin juga, amin dah kuat juga tak mengapo. Jadi bila tak ingat baca sendiri doa, ya Allah itu aku rumah tangga aku bini tak pelik umur lagi untuk tua. Oh ya bobe begitu. Benar-benar raja berseluruh dengan itu amin kata kita. Ini benar-benar gini para banyak benda-benda yang perlu kita baiki. InsyaAllah para hadirin semua apa nama ni, sama ada belakang dewan tadi atau tamu-tamu ni, kita pakak-pakak berasa bahagia kerana kita dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi pejuang Islam. Allah yahdi ila man yasha' wa yahdi ila man yasha'. Allah Ta'ala pilih orang tertentu dan pilih orang yang berhidayah. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah ta'ala takbir. Subhanallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.